Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita, iaitu adab tahun 3. Minggu ni Ustazah masuk kepada tajuk baru, iaitu adab menziarahi rakan. Okey, anak-anak semua boleh rujuk kepada modul yang Ustazah pernah berikan sebelum ni, iaitu muka surat 24, ya. Tajuk adab menziarahi rakan. Okey, kat sini yang pertamanya adalah niat yang baik. Okey, niat yang baik. Jadi maksud kat sini kalau kita nak menziarahi rakan tu, kita kena perbetulkan niat. Niatnya adalah bertujuan yang baik. Contoh, contoh saya berikan kat sini. Okey, kawan kita ni jatuh basikal, patah tangan. Jadi kita pergi ziarah rakan tu bertujuan untuk beri semangat supaya dia cepat pulih, kan? Tapi bukan niat nak gelakkan dia, nak ejek dia. Tu dah tak betul niatnya. Okey? Jadi kalau kita pergi ziarah rakan tu, pastikan niat yang baik. Okey, yang kedua, masa yang sesuai. Okey, maksud kat sini masa yang sesuai bila kita pergi menziarahi rakan ataupun kita pergi rumah rakan, kita pastikan waktu yang kita pergi tu adalah sesuai. Iaitu tak terlalu awal pagi dan tak terlalu lewat malam. Ataupun lebih sebaiknya kita telefon dulu, tanya sama ada rakan kita ni dia free ke tak, kan? Itu lebih baik. Okey, jadi kita tak mengganggu waktu rakan tersebut. Yang ketiga, memberi salam. Okey, memberi salam ni maksudnya sebelum kita masuk rumah rakan tersebut, kita hendaklah memberi salam. Ataupun kalau kita nak masuk mana-mana rumah pun, kan, yang kita pergi, kita kena beri salam dulu. Ya, okey. Yang keempat, masuk jika mendapat izin. Ini maksudnya pula, kalau kita nak masuk rumah rakan tersebut, kita kena mendapat keizinan dari tuan rumah. Tak boleh main redah je masuk rumah orang, kan? Walaupun kita ni dah kenal lama, kita ni rapat sangat, baik sangat dengan rakan tu, tapi kita tak boleh buat suka-suka hati macam rumah kita sendiri. Kita kena tunggu dulu kat luar, kita kena bagi salam, kita kena ketuk pintu sebanyak 3 kali, ya. Bila rakan ataupun tuan rumah izinkan kita masuk, baru kita masuk. Okay, yang seterusnya, memelihara tingkah laku dan maruah diri. Maksudnya apa kat sini? Bila kita pergi menziarahi rakan, kita kena jaga tingkah laku. Kita kena duduk elok-elok, duduk di tempat yang telah disediakan. Kalau tuan rumah ataupun rakan kita hidangkan makanan, kita kena makan dengan penuh tertib. Jangan tumpah-tumpah, jangan sepah-sepah, ataupun cakap tak sedap, makanan ni tak boleh macam tu. Okey, kita kena jaga tingkah laku, duduk dalam keadaan yang bersopan santun, ataupun jangan berlari-lari dalam rumah rakan, kan? Ataupun sesuka hati pergi ke ruangan yang lain. Sebab apa? Sebab itu bukan rumah kita, kan? Rumah rakan kita. Jadi kita kena jaga adab-adab, ya. Jadi kalau contoh kita nak pergi ke toilet, kita minta izin dengan rakan. Nak pergi toilet, cakap, kan? Bukannya terus je pergi. Tak boleh macam tu. Kita mesti kena jaga adab ataupun tingkah laku dan maruah diri. Seterusnya, yang terakhir, berpakaian menutup aurat. Okey, niat kita dah memang baik, ya. Datang nak menziarahi
rakan. Tapi yang tak baiknya kita tidak menutup aurat. Contoh, kalau lelaki auratnya daripada pusat hingga ke lutut. Tapi kita pergi ziarah rakan tu pakai seluar pendek. Pendeknya atas lutut. Kan, jadi tak eloklah macam tu sebab kita tak menutup aurat. Sama juga kalau perempuan, auratnya adalah ke seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kita kenalah menutup aurat dengan sebaiknya. Jangan kita pergi rumah rakan tanpa bertudung, pakai skirt ataupun pakai baju yang menampakkan bentuk tubuh badan. Itu semua pun walaupun kata tutup aurat semua daripada atas sampai bawah, tapi menampakkan bentuk tubuh badan pun dikira tidak menutup aurat. Okey, jadi ada 6 adab menziarahi rakan. Jadi untuk tugasan hari ini, Ustazah nak anak-anak baca dahulu adab menziarahi rakan ni dan hafaz. Hafaz. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.